Pemandu trailer terbabit nahas dekat terowong Menora ditahan. Tarikh akhir pemberian vaksin dos pertama PIC Kids dilanjutkan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah Khamis 12 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Seperti biasa, lintas langsung hari ini dari Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Pemandu trailer yang terbabit kemalangan yang mengobarkan 5 penuntut IPT dekat terowong Menora di Kuala Kangsar tengah malam tadi ditahan pihak polis pagi membantu siasatan. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kemalangan itu pada kira-kira 1.45 pagi. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila trailer yang membawa muatan mozaik datang dari arah selatan menghala ke utara sedang memandu di lorong kanan disebabkan lorong kiri laluan dari kilometer 246 hingga 244.4 ditutup bagi penyelenggaraan jalan. Pada masa sama, kereta dinaiki mangsa sedang mengekori di belakang trailer itu. Namun, sebuah trailer membawa muatan besi pagar tidak sempat memberi lalu merempuh bahagian belakang kenderaan itu. Rempuhan menyebabkan trailer itu menyeret kereta mangsa ke hadapan sehingga melanggar bahagian belakang trailer muatan mozaik. Akibat kemalangan itu, kereta yang dinaiki 5 penuntut Universiti Sultan Azlan Shah berusia 19 hingga 23 tahun terbakar sebelum merebak ke bahagian belakang trailer di belakangnya. Kesemua mangsa yang rentung dibawa ke Hospital Kuala Kangsar untuk proses bedah siasat. Sementara itu, ahli keluarga Allahyarham Iqbal Hasnun Halmi yang kami temui di Taman Impian Jaya Senai Johor menyatakan pemergian arwah akan dirindui oleh seluruh ahli keluarganya. Dapat tahu daripada pukul 5.30 tadi daripada WhatsApp. Lepas tu kakak telefon, ibu Hasnun telefon bagi tahu yang Hasnun dah tak ada. Jadi dia suruh bagi tahu yang lain, suruh pergi rumah sinilah, kemas apa yang patut. Alhamdulillah sempat raya ketiga, kita orang raya sama, ziarah keluarga yang kat kampung. Menurutnya, keluarga mereka menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat kejadian itu. Tarikh akhir pemberian vaksin dos pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids berusia 5 hingga bawah 12 tahun akan dilanjutkan sehingga 31 Mei depan. Keputusan dibuat bagi memberi peluang kepada ibu bapa yang masih mendapatkan vaksin COVID-19 untuk anak mereka. Bagaimanapun, menurut Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nor Azmi Ghazali, keputusan menetapkan tarikh akhir pendaftaran dan tempahan janji temu vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera pada 8 Mei ini dikekalkan dan tempahan janji temu tidak lagi diterima selepas tarikh tersebut. Bagi ibu bapa yang mendaftar dan membuat janji temu sebelum atau pada 8 Mei dan memilih tarikh vaksinasi sebelum atau pada 31 Mei depan, boleh meneruskan janji temu yang dipilih. Sebaliknya, bagi ibu bapa
yang mendaftar dan membuat janji temu sebelum atau pada 8 Mei tetapi memilih tarikh vaksinasi selepas 31 Mei 2022, janji temu dalam aplikasi MySejahtera terbatal secara automatik. Ibu bapa yang mendaftar selepas 8 Mei 2022, pautan tempahan janji temu dalam aplikasi MySejahtera tidak akan diberikan. Bermula 16 Mei sehingga 31 Mei, vaksinasi dos pertama akan diberikan di Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan secara walk-in. Selepas 31 Mei, vaksin COVID-19 tidak lagi ditawarkan secara percuma di bawah PIC Kids. Mereka perlu mendapatkan vaksin COVID-19 yang ditawarkan secara berbayar di pasaran swasta. Kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Kedah menunjukkan peningkatan ketara. Setakat ini 1,016 kes kumulatif direkodkan. Ia peningkatan 47% berbanding tempoh sama pada 2019 iaitu sebelum pandemik COVID-19 bermula. Menerusi satu kenyataan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman memaklumkan peningkatan dilihat ketara bermula pada Minggu Epidemiologi ke-13 melebihi paras ambang epidemik. Bagi tempoh 1 hingga 7 Mei lalu, 102 kes baru direkodkan. Daerah Kuala Muda tertinggi dengan 29 kes, diikuti Kota Star 22 dan Padang Terap 17 kes. Di Pulau Pinang, kes HFMD meningkat 8.4 kali ganda iaitu 959 kes sehingga 7 Mei tahun ini berbanding 102 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Sepanjang tempoh sama, 54 kluster HFMD dilaporkan berbanding hanya 7 kluster direkodkan pada 2021 dengan peningkatan 6.7 kali ganda. 54 premis diarah tutup namun kini telah beroperasi semula. Jelas Pengerusi Jawatankuasa Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan Negeri, Dr. Norlela Arifin, penyakit HFMD mudah menjangkiti orang lain terutama kanak-kanak di premis seperti taska, tabika, tadika, pusat jagaan dan prasekolah. Hampir keseluruhan pesakit terdiri daripada kanak-kanak yang menghidap HFMD pulih tanpa rawatan dalam masa 7 ke 10 hari. Virus HFMD boleh merebak secara kontak dengan air liur, cecair lepuh serta najis pesakit dan kebiasaan jangkitan adalah gejala ringan seperti demam diikuti ruam pada kaki, tangan, mulut dan lidah. Beliau sehubungan itu menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga dalam mengutamakan kebersihan kepada anak-anak seperti kerap basuh tangan dengan sabun dan mengekalkan kebersihan di rumah. Saudara, kisah keenakan tak nenas hasil air tangan klien Puspen Jelebu antara yang mengisi laporan lintas langsung dari Negeri Sembilan hari ini. Dan untuk perinciannya, kita terus saja bersama Azlina Kamarudin di sana. Azlina. Pusat Transformasi Komuniti Universiti UCTC dan Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mengukuhkan jaringan kerjasama dalam bentuk akademik, komuniti dan industri melalui Memorandum Persefahaman MOU dan Memorandum Perjanjian MOA bersama Yayasan Undang Johor YUJ. Menerusi MOU itu, YUJ menyerahkan dana endowment berjumlah RM1 juta kepada UKM bagi membangunkan semula tanah adat yang terbiar dan memperkasa pendidikan anak-anak di daerah itu. Undang Luar Johor, Datuk Mohamed Abdullah berkata, kerjasama universiti adalah penting bagi membantu mentransformasikan beribu ekar tanah adat yang terbiar melalui kepakaran khususnya dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan di Johor dan daerah lain di Negeri Sembilan. Sekiranya usaha murni ini dapat diterjemahkan kepada realiti, kami yakin dan percaya bahawa ia dapat membantu memberi peluang ekonomi dan menambah pendapatan keluarga, khususnya bagi golongan Sasa B40, supaya dapat keluar daripada kepompong kemiskinan serta membuka peluang pekerjaan kepada seluruh masyarakat di desa Amnyo.
Sementara itu, NAB Chancellor UKM, Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Toriman berkata, kerjasama itu menjadi inspirasi dan memacu pemerkasaan khidmat komuniti, jaringan akademik dan merealisasikan aspirasi kecemerlangan UKM sebagai sebuah universiti watan. Projek pembangunan Tanah Adat Undang Luak Johor merupakan salah satu inisiatif transformasi oleh 6 fakulti di UKM dengan penyelarasan bersama Pusat Transformasi Komuniti Universiti UKM. Ia memacu inovasi sosioekonomi golongan sasar secara lestari berasaskan pemindahan ilmu dan penglibatan aktif masyarakat. Setiap kali sambutan Aidilfitri, pastinya pelbagai juadah istimewa seperti ketupat, lemang dan rendang dihidang untuk dinikmati bersama sanak saudara dan rakan taulan. Bagaimanapun, dalam keseronokan menjamu selera, beberapa perkara perlu diawasi kerana kesemua makanan lazat semasa Aidilfitri mampu mengundang pelbagai penyakit jika pengambilannya tidak dikawal dengan baik dan teratur. Namun, di sebalik kemeriahan sambutan Aidilfitri, satu kerisauan timbul iaitu stigma menyatakan pengambilan makanan makan yang tidak terkawal semasa Aidilfitri akan menyebabkan jantung boleh berhenti mengejut. Pakar Perunding Pembedahan Kardiotorasik Pusat Pakar Perubatan UITM dan Hospital UCSI, Profesor Datuk Dr. Zainuddin Mat Wazir menolak stigma itu dan memaklumkan serangan jantung berlaku mengikut keadaan iaitu apabila terdapat masalah saluran dalam jantung. Sakit jantung itu sendiri boleh terjadi sebab lain. Mungkin dia dah ada salur darah dia memang dah ada tersumbat sedikit. Tapi masa tu mungkin dia salur darah tu terpecah kemudian jadi darah beku. Terus jadi daripada salur darah tersumbat 40%, 30% terus jadi 100%, 100%. Itu serangan sakit jantung. Dia boleh terjadi dalam keadaan kita dalam bilik air, tidur, makan. Jadi tak semesti kita salahkan makanan lah. Ya. Jadi salahkan makanan tu tak kena. Jelasnya lagi, jika seseorang itu makan tanpa mengawal pemakanannya, ia boleh menyebabkan kembung perut ataupun sesak nafas yang mungkin memudaratkan dan tidak ada kena-mengena dengan masalah jantung. Beliau berkata demikian ketika diwawancara menerusi slot iMedic Negeri FM. Tak nanas boleh dikatakan pelengkap kepada sajian biskut semasa sambutan Aidilfitri. Di Negeri Sembilan, keenakan tak nanas hasil air tangan klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Jelebu sering menjadi buah mulut komuniti setempat dan penggemarnya. Nur Julizan Muhammad Zin ada laporan. Tak nanas Puspen Jelebu sering mendapat sambutan setiap kali perayaan Aidilfitri. Keistimewaan tak nanas yang dihasilkan ialah intinya dibuat daripada buah nanas yang ditanam sendiri di kawasan pusat pemulihan tersebut. Pastrinya yang gebu dan berlemak serta intinya yang manis menjadikan tak nanas Puspen Jelebu popular dan sering mendapat tempahan yang tinggi. Menurut pengarah Puspen Jelebu Haslinda Jamaluddin, pembuatan bakery tak nanas merupakan satu daripada latihan kemahiran vokasional bagi program pemulihan klien. Sebenarnya tak nanas ni adalah salah satu daripada latihan kemahiran vokasional di antara 8 komponen dalam model air pulih ADK, di mana salah satu daripada program untuk pemulihan klien kita, rawatan dan pemulihan klien kita. Jadi sebenarnya latihan kemahiran vokasional ni sebenarnya untuk sebagai teras kepada pemulihan bagi klien kita mengekalkan kepulihan bila dia dalam komuniti, dan juga kita dapatkan kita nak menyokong kebolehpasaran pekerjaan kepada klien kita di mana dalam keadaan ini dia dapat mengurangkan risiko untuk dia jatuh semula dalam penagihan. Sementara itu, klien menyatakan kemahiran membuat tak nanas akan dimanfaatkan sepenuhnya apabila keluar daripada pusat pemulihan itu kelak. Tak ada pekerjaan tetap, betul mengambil jugalah, tapi setakat ni ada pelajaran yang saya dapat dekat dalam untuk saya bawa keluar nanti. InsyaAllah, sebab saya dah belajar kat dalam ni, saya akan menjaga kecil-kecilan ke macam mana, tengok nanti macam mana.
Ya, memang membantu. Sebab dia mengisi masa lapang kita kat dalam ni kan. Jadi yang sebelum-sebelum ni kita fikir kat luar tu kita boleh lupakan. Jadi kita kena kekalkan sibuk diri kita kat dalam ni untuk kita lupakan yang luar tu. Apa yang kita belajar dalam ni takkan kita nak sia-siakan tu. Jadi insya-Allah keluar nanti saya akan cuba cari modal kewangan daripada sumber mana-mana pihak, betul. Saya akan cuba terapkanlah apa yang saya belajar kat sini. Aktiviti yang dilakukan penghuni di sini seperti membuat biskut raya, terutama menjelang Hari Raya Aidilfitri, sedikit sebanyak dapat mengisi masa terluang mereka. Dan diharap segala kemahiran yang dipelajari di sini dapat dimanfaatkan apabila mereka keluar kelab. Nurjulizan Muhammad Zain, RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Salam keluarga Malaysia kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Azilia untuk perkembangannya. Cadangan untuk menambah waktu operasi bagi Pasar Malam Jonker Uptown Jonker Walk Melaka kepada setiap hari berbanding 3 hari seminggu. Perbincangan giat dijalankan bersama pihak berkuasa tempatan PBT dan bahagian promosi pelancongan PBP Melaka sebelum ia dapat direalisasikan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Jonker Walk, Datuk Gantian Lu berkata cadangan untuk menambah waktu operasi dibuat bagi menghidupkan suasana malam di kawasan tumpuan pelancong berkenaan. Cadangan itu turut mendapat sokongan daripada peniaga di kawasan berkenaan. Ya, ini Jawatankuasa tengah usaha. Kita sedang berbincang dengan PBT, MBMB dan juga BPP, bahagian promosi pelancongan. Kerana kita rasa sekarang sampailah masa kita boleh buka 7 hari seminggu. Tapi pada hari Isnin hingga hari Khamis kita akan cuba buat berperingkat-peringkat lah. Pasal kita dapati sampai masanya sekarang kawasan konservasi kita nak dia hidup semula, khususnya pada waktu malam. Ketika ini terdapat hampir 200 peniaga di lot kedai yang disediakan dan 450 peniaga Uptown Jonker Walk yang beroperasi 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad. Aksi Liga Super Johor Darul Takzim JDT FC meleburkan rekod tanpa kalah Negeri Sembilan FC dengan kemenangan tipis 1-0 di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi malam tadi. Jaringan tunggal Fernando Forestieri pada minit ke-100 turut membawa skuad Harimau Selatan kembali ke puncak Liga. Beraksi di hadapan lebih 20,000 penonton, perlawanan berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan saling melancarkan serangan. Memasuki separuh masa kedua, perlawanan lebih banyak dikuasai oleh pasukan pelawat. Sekurang-kurangnya 6 percubaan ke arah pintu gol tuan rumah tidak menepati sasaran selain dinafikan penjaga gol Negeri Sembilan Ahmad Syihan Hazmi Muhammad. Malah tuan rumah turut berjaya mencipta beberapa peluang menjadikan gol terutama menerusi Matthews Alves dan David Mawutur namun disia-siakan. Gol kemenangan JDT akhirnya tiba menerusi sentuhan Forestieri pada penghujung perlawanan babak kedua menerusi percubaan dari jarak jauh. Kemenangan itu melonjakkan kembali JDT ke kedudukan teratas Liga Super dengan 15 mata, 1 mata mengatasi Negeri Sembilan yang telah bermain lebih 2 perlawanan. Baik, untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawai Nur Syazlinda Muhammad Hanif. Linda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perkapalan Selat Melaka Utara dan juga Phuket. Amaran ini berkuat kuasa bermula daripada 12 sehingga 16 Mei 2022. Harus diingatkan bahawa keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga aktiviti perikanan.
Seterusnya kita lihat pada paparan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia berkenaan dengan permulaan monsun barat daya yang dijangka bermula daripada 14 Mei sehingga September 2022. Kawasan-kawasan pantai di barat Semenanjung dan juga barat Sabah berpotensi untuk hujan dan ribut petir pada awal pagi. Namun yang demikian, kebanyakan kawasan akan mengalami kadar taburan hujan yang lebih rendah. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Baiklah, kita tengok pula kepada paparan gema rada pada ketika ini. Kelihatan keadaan hujan di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Dan keadaan hujan ini boleh dijangka akan berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini, kelihatan hujan sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat dan juga sandakan negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Sibu dan juga Kuching. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berikutan dengan aktiviti hujan dan ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan angin yang kencang, banjir kilat serta kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Untuk informasi semasa, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh terus ke laman media sosial rasmi jabatan. Sekian sahaja dari saya, Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni, apa sebenarnya, apa keadaan anak saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang sifu-sifu dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak kan, macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Ini untuk menjadi seorang kita yang berjaya dalam aktiviti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Bersua kembali. Seterusnya, perkembangan dari negeri di bawah bayu, terdapat penurunan penduduk yang terjejas akibat banjir. Perinciannya bersama Enisia Daulus di Kota Kinabalu. Enisia. Ya, baik Atika. Kita teruskan dengan perkembangan banjir di Sabah. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk yang dipindahkan di daerah Beaufort dan Tenom seramai 1,435 penduduk membabitkan 554 keluarga. Berdasarkan kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk yang ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS di Tenom menurun kepada 1,083 penduduk daripada 459 keluarga berbanding 1,302 penduduk membabitkan 531 keluarga tengah hari tadi. Hasil pemantauan di lapangan mendapati beberapa kawasan telah kembali pulih dan beberapa penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, di Beaufort, jumlah penduduk terjejas di PPS seramai 352 orang daripada 95 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Dewan Selagor dan PPS Dewan DSP Dun Banir. Situasi terkini banjir di Tenom. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia daerah Tenom terus melakukan pemantauan paras air di daerah itu. Terus bersama dengan wartawan Gabriel Sound di lokasi. Baik.
Situasi semasa bencana banjir di daerah Tenom semakin pulih. Trend air terus menunjukkan menurun walaupun berlaku hujan lebat tengah hari tadi. Namun mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara belum dibenarkan pulang sehingga keadaan benar-benar selamat. Bersama dengan saya, Sarjan Pertahanan Awam Azlan Siron, Ketua Operasi Bencana Banjir Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Tenom. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Baik Tuan, apa perkembangan terkini banjir di daerah ini? Perkembangan terkini banjir di daerah Tenom, air sebenarnya telah pun surut semenjak banjir dari 3 hari yang lalu. Tren air pada hari ini pun sudah menunjukkan ke paras yang waspada, yaitu pada paras 175 berbanding paras bahaya pada 3 hari ataupun 2 hari yang lalu pada paras 178. Baik Tuan, apakah yang dilakukan oleh APM bagi memantau paras air sungai untuk laporan semasa? Pihak APM memantau paras air sebanyak setiap sejam. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memastikan agar semua anggota sentiasa bersiap siaga ketika sama ada menghadapi bencana itu sebelum, selepas ataupun ketika bencana itu. Baik Tuan, dalam pemantauan bersama pasukan polis tadi, terdapat kampung yang sudah mula membersihkan kawasan rumah mereka. Apakah tindakan APM untuk meringankan beban mereka? Bagi kawasan yang telah terjejas banjir teruk di beberapa tempat, sebenarnya bagi kawasan tertentu yang berkeperluan, selain daripada menyelamat, PKPM boleh melaksanakan program pasca banjir secara bersepadu dengan agensi lain atau mana-mana sukarelawan dan NGO. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, sekian saja laporan perkembangan banjir di daerah Tenom. Teruskan bersama kami untuk mengetahui perincian selanjutnya. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Ya, terima kasih Gabriel. Di Beaufort, pelbagai bantuan dihulurkan bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir. Laporannya langsung bersama wartawan Nirwana Newman di Beaufort. Baik, situasi semasa bencana banjir di daerah Beaufort mendapat perhatian ramai pihak untuk menghulurkan bantuan termasuk pejabat Pusat Hikmat Rakyat Dun Lumadan, dan difahamkan bantuan yang diserahkan lebih menumpuhkan kawasan terputus hubungan jalan darat disebabkan banjir. Dan oleh itu bersama saya ketika ini Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan, YB Ruslan Muaram. Baik YB, difahamkan pihak YB telah menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di daerah ini. Boleh YB kongsikan perinciannya? Okey, di mana kita telah pun melihat penduduk-penduduk kampung yang sedang dilanda banjir dengan terputus hubungan, dan banjir ini telah bermula pada 10 hari bulan dan hari ini hari ketiga, dan sudah pasti kita telah mengenal pasti keluarga-keluarga yang terputus hubungan ini sebanyak setakat inilah seramai di kampung Padas Bili ini 20 keluarga, dan di kampung Luagan kita ada 23 keluarga, dan juga di Balibata dan juga Binunuk seramai 120 keluarga. Kita akan sampaikan dulu sumbangan keperluan bahan makanan ini di kampung Padas Bili, di mana seramai 20 keluarga telah pun terputus hubungan, dan sudah pasti mereka mempunyai kesukaran untuk keluar untuk membeli barang-barang. Jadi maknanya kita dahulukan yang mana-mana yang kritikal untuk membantu pihak keluarga masing-masing lah. Baik YB, berdasarkan pemerhatian YB, bagaimanakah keadaan terkini banjir di daerah ini? Okey, keadaan banjir di daerah Beaufort ini sememangnya ada penurunan lah. Namun demikian penurunan tersebut belum menggembirakan kita kerana melihat keadaan cuaca yang sentiasa mendung, dan sudah pasti bila-bila masa air banjir akan meningkat balik kerana
Kita sedia maklum banjir yang ada sekarang pun dia belum surut sepenuhnya. Maknanya bila ada hujan datang dia akan cepat lebih tinggi. Jadi maknanya kita kena berwaspada daripada masa ke semasa untuk menghadapi sebarang kemungkinan gelombang kedua dan seterusnya. Baik, saya kira itu sahaja laporan yang dapat kami berikan. Terus setia bersama kami untuk perkembangan lanjut. Kembali bersama rakan penyampai, silakan. Baik, terima kasih Nirona. Kita ke berita yang seterusnya. Sejak pelaksanaannya pada 3 Februari lalu, program imunisasi untuk kanak-kanak PIC Kids di Sabah masih berada pada tahap rendah. Kebanyakan ibu bapa mengambil sikap tunggu dan lihat, malah ada yang enggan mendaftar dan membenarkan anak mereka divaksinasi kerana bimbang akan kesihatan anak. Ikuti laporannya bersama wartawan Zahira Samain. Ibu bapa seharusnya tidak meragui atau bimbang mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 bagi memberi perlindungan kepada anak mereka. Setiap vaksin telah pun melalui beberapa prosedur dan melepasi fasa-fasa ujian klinikal yang ditetapkan sebelum diluluskan. Vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak ni juga telah diuji oleh syarikat-syarikat pengeluar vaksin, diuji kepada kanak-kanak juga yang seusia dari antara 5 di bawah 12 tahun dan tiada kesan sampingan yang ketara hasil daripada ujian tersebut. Jadi sepatutnya ibu bapa perlu yakinlah vaksin yang diberikan adalah vaksin yang selamat dan telah diteliti sebelum diberikan. Kesan yang berlaku selepas pemberian vaksin adalah perkara normal yang menunjukkan tubuh menerima memberi tindak balas terhadap vaksin. Rasa ada takutlah. Dan bila di jarum rasa ada sakit sikit. Selepas sudah disuntik tidak rasa sakit. Ibu bapa kami suruh rehat kami 1 minggu. Tidak boleh lari-lari dan tidak boleh bermain. Takut juga mau ambil vaksin tapi mau juga ambil vaksin. Supaya nanti sekolah tidak diganggu COVID-19. Bagi ibu bapa pula, keberkesanan vaksin itu mendorong dan meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk membenarkan anak divaksinasi. Jika dia tidak mendapatkan vaksin, saya rasa susahlah buat pergi sekolah ke apa semua. Saya harap yang di luar sana jangan dengar maklumat yang tidak sahih dan buatlah dengan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan. Bagi kami sebagai ibu bapa lah kan, amat sesuai lah dibagi dengan anak-anak vaksin sebab anak-anak ni kena aktif kan. Ada masanya diorang keluar-keluar dengan kawan-kawan, jadi perlu dibagi untuk sistem imun badan lah. Setakat semalam, sejumlah 61,087 atau 14.9% populasi kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun telah lengkap 2 dos vaksin, manakala sejumlah 121,232 atau 29.5% lagi telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Kepada ibu bapa, jangan bertangguh lagi. Ambil vaksinasi untuk anak anda. Lindungi mereka daripada menjadi mangsa maut COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Zahira Samain, Berita RTM. Ya, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Atika. Silakan, Atika. Seterusnya kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Bersempena perayaan Gawai Dayak yang bakal tiba, Jabatan Penyiaran Sarawak GAP menganjurkan program Pragawai. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita terus saja bersama Buma Wiyin di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Atika. Bahang sambutan perayaan Gawai Dayak kian terasa dengan penganjuran program Pragawai oleh RTM Sarawak. Baik, tapi sebelum itu kita ke berita utama.
Kerajaan negeri komited untuk mencapai matlamatnya dalam memastikan pelaburan berterusan sektor swasta dalam pembangunan industri pertanian. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Steve Rudi Utom, penglibatan sektor swasta sangat penting bagi memastikan matlamat kerajaan untuk meningkatkan kadar sara hidup negeri meningkat daripada 38% ketika ini kepada 60% menjelang tahun 2030. Di samping itu, beliau menekankan penglibatan aktif syarikat swasta dalam proses pemodenan pertanian mampu merealisasikan usaha kerajaan untuk menjadi pengimport utama dalam tempoh 8 tahun lagi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Ke arah itu, Datuk Seri Dr. Steve Rundi berkata kerajaan telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam pembangunan industri pertanian iaitu accessibility, air, telekomunikasi dan dana ke arah menggalakkan penglibatan syarikat swasta. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Manta Aco Lepa Ajau Birami Gawai 2022, anjuran bersama RTM Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak dan Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya PEDEM bertempat di pekarangan RTM Kuching hari ini. Baik, sementara itu, program Manta Aco Lepa Ajau Birami Gawai atau program pragawai kerjasama Jabatan Penyiaran Negeri RTM Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak dan Persatuan Dayak Alumni Universiti Malaysia menonjolkan tradisi berduruk atau bergotong royong yang sering diadakan oleh masyarakat Dayak ketika menyediakan kuih untuk menyambut Hari Gawai Dayak. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Meryl Cungat berkata, signifikannya program ini ialah bagi memaparkan kepada orang ramai tradisi kaum Dayak dalam bergotong royong menghasilkan kuih-muih tradisional selain mengetengahkan kuih tradisional yang cukup sinonim hanya ketika sambutan Hari Gawai Dayak. Kalau dekat Rumah Panjang, kalau Bangsa Iban, kita istilahkan sebagai berduruk lah. Dari satu bilik ke satu bilik menyediakan contohnya kuih penganan. Kalau dalam sesi tersebut, kita dapat bayangkan yang satu bilik tu akan berbunyi lah. Dia orang mengetuk kuih penganan. Jadi kita ingin memaparkan budaya gotong royong lah, budaya berduruk. Jelasnya lagi, idea untuk mengadakan program ini adalah kesinambungan kejayaan penganjuran program Pandu Lalu Bubur Lambuk Pedas yang berlangsung pada bulan Ramadan lepas. Beliau ditemui pemberita pada program Mantar Aco Lepa Ajau Birami Gawai yang berlangsung di perkarangan RTM Kuching hari ini. Sementara itu, Pegawai Jabatan Pertanian Unjah Awit memaklumkan program kolaborasi bersama agensi ini menunjukkan hubungan baik antara agensi selain berkongsi kemeriahan sambutan Hari Gawai Dayak yang bakal tiba itu. Ini merupakan permulaan, bukan terakhir, dia akan berterusan nanti. Saya memang ada diberitahu kami punya pengarah bahawa program seperti ini seharusnya dijalankan tiap-tiap tahun. Pengisian program pada sebelah pagi ialah sesi memasak kuih-muih tradisi dan juga penyediaan bungkusan kira-kira lebih 4,000 kuih tradisi. 4 jenis kuih iaitu kuih penganan, kuih tradisi kaum Iban, kuih cap ataupun kuih loyang dari tradisi kaum Bidayuh dan juga kuih urum ataupun lebih juga dikenali sebagai kuih dinoh dari masyarakat kaum Kenyah dan kaum Kayan dan juga kelupis. Ini kelupis daripada Limbang, khas diterbangkan daripada Limbang, popular di kalangan kaum Lumbawang dan juga kaum Bisaya. Jadi 4 kuih nanti. Seramai 3 orang ketua masyarakat di bahagian Sibu telah dilantik semula dan telah disempurnakan dalam satu majlis ringkas di Pejabat Residen bahagian Sibu hari ini. Ketiga-tiga mereka adalah Temenggong Stanley Gramong, Temenggong Datuk Haji Wan Hamid Idrus dan Temenggong Datuk Lau Lim Ming. Masyarakat kaum Iban Temenggong Stanley Gramong ketika ditemui pemberita berkata beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri yang masih menyambung perkhidmatan beliau untuk melaksanakan tanggungjawab dan berkhidmat kepada masyarakat di bahagian Sibu. Aku mengharap ke semua hari baru pegai aku
bahagian ketiga tu termasuk Selangau, Kenawit. Aku minta semua ketua masyarakat di baru hari pemancar nyentuh ke Pengulu sampai yang itu rumah. Mengharapkan kita mesti datang nak rajin bekerja. Sementara itu, bagi ketua masyarakat yang mewakili kaum Melayu Melanau iaitu Datuk Haji Wan Hamid Idrus berkata, aspirasi beliau adalah mahukan lebih pembangunan dan peluang ekonomi yang sama rata di antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera di kawasan itu. Kalau kerja kuat, perancangan yang bagus dan susah gila untuk membangun kalau orang kita mau. Itu yang penting lah. Dan kerjasama, jangan politik kuat gila. Politik kuat gila boleh menyusahkan kita pun. Kita mesti fokus ke arah yang bagus, membangun untuk masa depan anak cucu kita kelak. Manakala bagi Temenggung Datuk Lau Lee Ming, beliau akan terus berkhidmat kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan ekonomi, sosial dan akan bekerjasama dengan semua pihak untuk kesinambungan pembangunan Sibu. Pada majlis yang sama, surat pelantikan penghulu turut diserahkan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Palawan dan Bukit Asik. Baik, Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA buat julung kalinya akan menganjurkan Majlis Makan Malam Apresiasi Media sempena Hari Wartawan Nasional Hawana pada 27 Mei ini di salah sebuah hotel terkemuka di Miri. Pengerusi pengelola majlis Catherine Igang berkata, Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dijangka hadir merasmikan majlis tersebut. Catherine Igang menambah, majlis ini diadakan selepas 2 tahun tidak dapat dianjurkan ekoran kekangan penularan COVID-19. Beliau menyatakan demikian menerusi kenyataan medianya selepas mempengerusikan mesyuarat bersama ahli jawatan kuasa pengelola majlis berkenaan di Bilik Mesyuarat Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Majlis ini dianjurkan bersempena Hari Wartawan Nasional yang diiktirafkan oleh kerajaan pada tahun 2018 yang akan disambut pada setiap tarikh 29 Mei bagi menghargai golongan wartawan di Malaysia serta merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Dalam pada itu, Catherine Igang mengalu-alukan sokongan mana-mana individu atau pihak yang berminat untuk memberi sumbangan berupa hadiah untuk cabutan bertuah pada malam tersebut sebagai tanda penghargaan kepada pihak media. Pasangan suami isteri maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di Jalan FAC dari Kuching menghala ke Telaga Air hari ini. Laporan daripada Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba memaklumkan pasangan tersebut disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dalam nahas yang berlaku pada pukul 7.10 pagi. Menurut pusat gerakan itu, pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.13 pagi. Mangsa yang cedera telah dihantar ke Hospital Umum Sarawak oleh pasukan EMRS Bomba, manakala mangsa yang meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Bersua kembali. Masalah kutipan sampah tertunggak di Manjoy dan Meru Ipoh diselesaikan. Operasi kutipan sampah domestik kembali mengikut jadual yang ditetapkan esok. Maju Perak Utilities Management Serang Berhad MUNSB telah menyelesaikan 90% masalah tersebut dengan penyediaan pasukan tambahan daripada kawasan lain. Sebanyak 19 buah lori sampah juga telah digerakkan melibatkan 102 pekerja. Turut disediakan pasukan peronda tambahan, 5 buah lori serta 29 pekerja bertujuan menyelesaikan aduan penduduk. Selasa lalu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, isu kutipan sampah tertunggak dikatakan berpunca daripada masalah kekurangan pekerja oleh pihak kontraktor yang dilantik. Gangguan turut berpunca daripada peningkatan sampah sebanyak 3 kali ganda disebabkan Hari Raya dan penganjuran rumah terbuka.
Masalah bekalan air yang sering berlaku akibat penggunaan air yang tinggi sewaktu musim perayaan menjadi igawan ngeri buat penduduk di sekitar mukim Kota Setia Ibu Perak setiap kali tibanya Aidilfitri. Bagaimanapun, masalah gangguan bekalan air sejak 8 tahun itu semakin sampai ke penghujungnya apabila projek menaik taraf saluran paip utama dijangka siap penghujung tahun ini. Ikuti laporan disediakan Fairuz Rizwan Badarudin. Raya Aidilfitri tahun ini paling dinanti-nantikan buat sanak saudara serta kenalan untuk saling berkunjung setelah 2 tahun dibelenggu pandemik COVID-19. Namun berbeza dengan nasib penduduk di sekitar mukim Kota Setia yang terjejas akibat gangguan bekalan air sejak sebelum Hari Raya pertama lagi. Gangguan bekalan yang berlaku di Kampung Sungai Besar dan Hujung Rintis ini menjejaskan 120 buah rumah, membabitkan lebih 900 penduduk. Prihatin dengan permasalahan tersebut, Lembaga Air Perak LAP berusaha meningkatkan aliran air ke kawasan terjejas melalui penguzunan semula kawasan bekalan agar tekanan dapat ditingkatkan dalam tempoh lebih cepat. Untuk jangka masa sederhana, jangka pendek dan sederhana ni kita cadang juga untuk menaik taraf loji rawatan air di Kampung Gajah supaya saluran bekalan air itu dapat ditingkatkanlah juga untuk membantu bekalan di kawasan-kawasan yang terlibat ya. Dan di samping itu juga adalah perancangan jangka panjang yang telah tersedia untuk kita laksanakan dan insya-Allah kawasan ini akan merupakan kawasan yang bekalan airnya akan terjaminlah di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kampung Gajah, Datuk Dr. Wan Nur Rashikin Wan Nordin berharap isu berkenaan dapat diatasi segera demi keselesaan penduduk. Saya mahukan penyelesaian yang terbaik buat semua. Yang paling utama adalah kesejahteraan rakyat dan juga kawasan masyarakat sekitar. Bagi contoh macam isu air pada hari ini, tentulah saya berhasrat dan mahukan pihak Lembaga Air Perak untuk membantu sebaik mungkin. Kalau kata tangki tu kecil, besarkan tangki. Kalau saluran tu kecil, berkarat tu gantikan. Yang penting adalah bila kita buka paip ada air. Saya mengucapkan terutamanya kepada pihak Jabatan Bekalan Air. Begitu juga terima kasih kepada Yang Berhormat. Kita datang sama-sama begitu menitik beratkan maknanya kepada penduduk yang diwakili olehnya. Jadi dan begitu harapan saya yang akhir maknanya perjumpaan ini jangan hanya perjumpaan sajalah. Harap perjumpaan ini maknanya begitu menghasilkan. Saya berharap selepas ini keadaan air ini pulih seperti sedia kala lah. Saya berharap macam itu. Bukan untuk saya, untuk semua penduduk Hujung Rintis dan Kampung Sungai Besar. Dan kampung-kampung yang berdekatan dengan tempat bencana itu. Sebab isu ni sebab dah terlampau lama. Selama ni kita mengharap benda ni akan berlaku dan hari ni akan berlaku. Dan kita tadi terima maklumat yang sejelas-jelasnya lah daripada wakil Lembaga Air Perak, Lembaga Pengarah pun dia turun tadi, daripada kita orang punya Adun Kampung Gajah. Amat-amat berharap masalah ini akan selesai. Laporan Fairuz Rizwan Badarudin untuk Berita RTM. Kerajaan Selangor telah membuat pembayaran 122 juta ringgit kepada 122,000 keluarga yang terjejas akibat banjir pada akhir tahun lalu. Menurut Menteri Besar Datuk Amiruddin Syari, bantuan diberikan menerusi bantuan Selangor Bangkit BSB sebanyak RM1,000 dan kini pihaknya sedang menunggu laporan akhir. Jelasnya kerajaan negeri telah memberi tempoh yang panjang untuk mereka yang terkesan tampil menerima bantuan termasuk mereka yang mempunyai masalah kekangan perjalanan. Saya adalah untuk melihat bantuan-bantuan yang lain seperti perumahan. Perumahan mengambil masa, ada yang diselaras oleh zakat, ada yang dibantu oleh KPKT, ada yang dibantu oleh yang lain-lain. Dan yang terakhir sudah pasti infrastruktur lah. Kita nak pastikan segala kerosakan-kerosakan itu dapat diperbaiki dan sebahagian besarnya mengambil masa yang panjang. Antaranya
di genting Perdas sempadan di antara Hulu Langat dan juga Negeri Sembilan. Itu kawasan itu memang agak banyak kawasan tanah runtuh dan memerlukan masa yang panjang. Di tempat-tempat lain, jalan, sungai dan sebagainya itu saya rasa paling tidak dah 40-50% berjalan dan telah pulih sebagaimana sedia ada. Terdahulu beliau melancarkan Selangor Mega Job Fair di Universiti Selangor di Shah Alam. Perkembangan Sukan SEA ke-31 di Hanoi, Vietnam. Tamasya Dwi tahunan ini bakal menyingkap tirai secara rasminya malam ini dengan Stadium Nasional Maidin menjadi venue rasmi bagi acara pembukaan berprestij itu. Bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita terus saja bersama Alif Ashraf Kamanor di sana. Silakan Alif. Terima kasih Atika. Kini saya telah pun berada di Stadium Nasional Maidin, stadium ikonik kedua terbesar di Vietnam yang menjadi venue bagi upacara pembukaan Sukan SEA ke-31 yang akan berlangsung pada malam ini. Dan sedikit perkongsian untuk anda, stadium ini merupakan stadium kepada pasukan bola sepak tuan rumah, dibina dengan harga $53 juta yang berkapasiti 40,000 orang. Dan kira-kira 10,000 peserta dari 11 negara di rantau ini dijangka menyertai 526 acara daripada 40 sukan yang dipertandingkan dalam Sukan SEA kali ini. Dan ini merupakan penganjuran semula Sukan SEA selepas tertunda setahun akibat pandemik COVID-19 dengan Vietnam dipilih buat kali kedua menjadi penganjur dan 2003 adalah kali pertama untuk mereka. Vietnam menawarkan 526 emas daripada 40 sukan dalam Sukan SEA kali ini yang berlangsung di 11 wilayah di sekitar ibu kotanya dengan kira-kira 10,000 atlet dari 11 negara Asia Tenggara dijangka mempamerkan keupayaan atlet masing-masing. Dan untuk Malaysia, negara tercinta kita, menyasarkan 146 pingat terdiri daripada 36 emas, 35 perak dan 75 gangsa. Kini, skuad kontijen negara sudah pun mengutip 9 emas, 3 perak dan 11 gangsa sekaligus berada tempat kedua di belakang tuan rumah. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kita terus kembali ke Angkasa Puri bersama Atika. Silakan Atika. Baik, terima kasih Alif. Saya amat berpuas hati. Kelegaan itu diluahkan pengurus skuad terjun negara Datuk Leong Mun Yi selepas Malaysia menyapu bersih 8 pingat emas di Hanoi. Malah katanya pencapaian keseluruhan 8 emas, 3 perak dan 1 gangsa atlet terjun melebihi jangkaan. Memang puas hatilah dengan performance because cuma ada 8 acara and then kita dapat 8 emas and then sebenarnya kita target 8 emas 4 gangsa tapi kita dapat 8 emas 3 perak 1 gangsa, so kira melebihi target lah. So saya memang sangat puas hatilah dengan performance diver kali ini. Nur Dabita Sabri menyumbangkan 2 pingat emas menerusi acara 1 meter papan anjal wanita dan 10 meter platform seirama bergandingan dengan Datuk Panda Lelarinong. 2 lagi emas diraih Eng Yan Yi yang memenangi acara 3 meter papan anjal wanita dan 3 meter papan anjal seirama wanita berpasangan dengan Ong Ker Ying. Pingat emas juga turut disumbangkan oleh skuad lelaki dalam acara 1 meter papan anjal menerusi Oi Zi Liang. Ziliang turut merangkul pingat emas dalam acara 3 meter papan anjal seirama bersama Xu Yiwi. Manakala gandingan Jelson Jabilin Hanis Nazirul Jaya Surya dan Syafiq Putih melengkapkan persembahan cemerlang kem terjun negara dengan 2 lagi pingat emas masing-masing menerusi acara 10 meter papan anjal seirama dan 3 meter papan anjal. Itu markah Syafiq Putih. Dan ini pula berita baik buat peminat sukan tanah air. Malaysia dipilih sebagai penganjur Sukan SEA untuk edisi ke-34 pada 2027. Perkara berkenaan diumumkan Majlis Olimpik Malaysia di laman media sosial mereka hari ini. Keputusan itu dibuat selepas Ahli Majlis Persekutuan Sukan SEA CGF bersetuju dalam mesyuarat yang berlangsung di Hanoi pagi tadi dengan pemilihan berdasarkan turutan abjad. MOM pernah menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah Sukan SEA 2027 pada tahun lepas berikutan penarikan diri Brunei. Menerusi satu kenyataan, Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berterima kasih kepada CGF atas kepercayaan untuk menganjurkan Sukan SEA selepas kali terakhir pada 2017. Pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan
Perdana Menteri dan Menteri Belia dan Sukan untuk memaklumkan secara rasmi mengenai perkara ini. Ini kali ke-7 Malaysia diberi tanggungjawab untuk tuan rumah sejak kali pertama pada 1965. Ketika tamasya ini dikenali sebagai Sukan Semenanjung Asia Tenggara SEAP. Mesyuarat berkenaan turut memilih Singapura untuk menjadi tuan rumah bagi edisi ke-35 pada 2029. Kemboja dijadual menganjurkan tamasya itu buat kali pertama tahun depan, manakala Thailand menjadi tuan rumah bagi Sukan SEA 2025. Komitmen warga kerja Kelantan FM menjadi teras kejayaan dalam segi periklanan dan berada pada kedudukan tertinggi kutipan iklan untuk stesen radio negeri. Kelantan FM menjangka mampu mencapai sasaran kutipan iklan lebih RM1 juta menjelang akhir tahun ini. Pengarah RTM Kelantan Wan Azhan Wan Hamad berkata, penambahbaikan program Kelantan FM juga menjadi faktor yang menarik minat periklan untuk terus bekerjasama dengan radio nombor 1 masyarakat di negeri itu. Keistimewaan yang ada di Kelantan, rancangan-rancangan kita sajikan menepati cita rasa. Apa yang pendengar kita nak, apa yang periklan kita mahukan, itu yang kita cuba berikan kepada mereka. Dan akhirnya, kesepaduan antara sajian yang Kelantan FM berikan, kesetiaan pendengar dan komitmen daripada periklan menyebabkan kita Kelantan FM berada pada kedudukan stesen yang mencatatkan kutipan tertinggi setakat ini. Terdahulu beliau hadir pada majlis sambutan Aidilfitri peringkat Jabatan Penyiaran Kelantan di Kota Baru. Tanggungjawab merawat pesakit COVID-19 dianggap sebagai cabaran baharu jururawat. Mereka perlu berhadapan dengan tugasan berkaitannya dan terpaksa berada dalam fasa bertungkus lumus menjalankan amanah walaupun lelah dalam mengarungi pandemik COVID-19 ketika tempoh 2 tahun lalu. Dan hari ini, para jururawat sudah boleh menarik nafas lega kerana sekurang-kurangnya kes yang perlu dirujuk ke hospital berikutan cakna kerajaan dan rakyat terhadap pengambilan vaksin. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman. Sambutan Hari Jururawat Sedunia secara fizikal hari ini melakar sejarah setelah 2 tahun tidak disambut semeriah ini berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Saya bertemu 2 jururawat yang tidak lokek berkongsi pengalaman melalui fasa tersebut. Bagi mereka, pengalaman bertugas ketika mengharungi pandemik memaksa mereka mengubah masa bekerja, mengorbankan cuti rehat dan ada kalanya terpaksa melepaskan momen berharga dengan keluarga. Semuanya dibuat demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Walaupun perit ketika itu, namun faedahnya berbalik semula kepada semua keluarga yang kini lega apabila kita dapat menjalani hidup hampir ke tahap normal seperti dahulu. Cabaran macam sekarang COVID-19 itu pun satu cabaran yang baru. Kita kena mengatasi dan belajar cara-cara macam dari segi SOP, kita merawat pesakit kena pakai full PPE. So itu semua baru cabaran yang baru yang memang dalam perjalanan sebagai jururawat lah untuk saya. Kerjaya kejururawatan kini turut dikuasai lelaki yang penampilan mereka banyak membantu bagi tugasan yang memerlukan daya fizikal. Buang stigma masyarakat yang mengatakan jururawat lelaki ni lembut. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kerjaya jururawat ni dia tak khusus untuk perempuan saja dan untuk lelaki juga, sebab zaman sekarang ni banyak dengan situasi COVID-19 ni dan memerlukan tenaga kerja yang kuat, lepas tu memerlukan kerja-kerja teknikal. Jadi lelaki ni sangat diperlukan di dalam sektor kesihatan. Hari Jururawat disambut di seluruh dunia sebagai mengenang jasa golongan ini yang dianggap sungguh mulia. Pengorbanan luar biasa mereka yang memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat wajar dihargai. Selamat Hari Jururawat. Laporan Nur Azizah Rahman, Berita RTM.
Sedara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP untuk mengekang penularan COVID-19. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.